Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tunggu semua teman-teman, mudah-mudahan ada yang menonton pagi ni. Kalau tak menonton pun mungkin sebentar lagi akan datang. Para sahabat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan pada pagi yang barakah ini kita pada pagi yang barakah ini, Khamis, ada yang berpuasa, selamat berpuasa, selamat menyempurnakan puasa, dan insya-Allah kita sama-sama melaksanakan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini saya amat ada Nurul Faizah di sana. Terima kasih, selamat menonton bersama-sama kita pagi ni. Saya dah sediakan komputer dekat dengan saya ni, jadi saya boleh bercakap lah. Siapa ada, Sofi Sadikin, terima kasih. Dah masak belum? Jadi pagi ni Bonda nak ucapkan sesiapa masak tu ingat baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mencedok beras, niat dalam hati. Mudah-mudahan siapa yang makan nasi nanti akan mendapat barakah, menjadi darah daging yang baik, darah daging yang jauh dari api neraka, darah daging yang akan masuk ke syurga. Kita niat sentiasa, kita doa sentiasa. Pagi ni kita nak berbicara. Terima kasih Sofi, sihat Alhamdulillah. Nampaknya Bonda dah boleh bercakap sebab Bonda dah duduk sebelah komputer Bonda ni. Bukan main lagi Bonda nak duduk dengan komputer besar ni sebab boleh nampak siapa yang bercakap. Faizah, semoga sihat selalu. Terima kasih. Sofi Yusof. Cuti masak bercuti-cuti bagus juga. Kadang-kadang kita kena relax juga. Mungkin kita boleh freshkan diri kita dengan beribadah. Lagi satu, mungkin hari ni hari Khamis, saya kata tadi puasa, jadi cuti lah, petang lah baru kita masak. Umnia Ulfa join, terima kasih nak anak saya ni mungkinlah dia puasa, anak-anak tak puasa dah, biasanya macam tu. Okey, pada pagi ni macam Bonda sebutkan, kita nak live untuk bercerita tentang marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama masuk ke syurga. Sebenarnya doa ini, sebelum saya bercerita tentang doa apa yang kita perlu baca, doanya pendek saja, nanti saya akan berikan. Tetapi sebenarnya doa itu adalah satu motivasi untuk diri, adalah satu cara untuk kita sentiasa dekat kepada Allah. Dan doa itu juga ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Dia punya penghulu ibadah. Kalau kita berdoa, maka itulah ibadah kita. Di samping, of course lah, kita solat tu pun dipanggil doa. Sebenarnya solat itu ialah doa, sebab dalam solat kita semua doa. Semua doa. Jadi dalam hidup kita ni memang sentiasa berdoa, kerana doa itu menunjukkan ataupun melatih diri kita tunduk khusyuk. Maksudnya tunduk merendah diri kepada pencipta kita, tunduk merendah diri kepada mereka yang kepada Allah yang mencipta kita. Okey, Suraya Sintang, jauhnya Suraya. Anak anda apa khabar sekarang ya? Dulu saya kenal dia, tapi sekarang dia di Sabah. Okey. Balik kepada cerita tadi. Jadi kenapa kita perlu berdoa? Ialah supaya kita sentiasa ada rendah diri, ada rasa kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kalau kita selalu kalau kita nak sujud munajat, kita sujud sambil berdoa. Berdoa sambil sujud, sama je lah, saya pun tak faham. Maksudnya supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita merendahkan, sebab sujud itu sebenarnya kita rendahkan diri kita. Kita sujud di bumi, tetapi yang mendengarnya di atas. Itulah uniknya sujud. Kita rendahkan diri kita, kita berbisik kepada bumi, berbisik kepada tika, berbisik kepada sama rendah dengan kaki kita, tetapi kita sebenarnya mengharapkan yang di atas mendengar kita, mendengar bisikan kita. Ya Allah,
Masya Allah. Jadi pagi ni macam saya sebutkan bahawa siri kita adalah bercerita bersama ke syurga. Maka yang paling penting, doa kita mesti sentiasa memohon kepada Allah supaya kita dapat sentiasa ke syurga. Ahmad Abdullah, ini saya punya supervisor dulu, dah doktor Dr. Ahmad Abdullah di Kedah kan. Okey. Waalaikumsalam Suraya, rindu pula kita. Okey, dan saya pergi terus kepada doa kita. Doa ini sebenarnya doa Rasulullah yang ada disebut dalam kitab hadis Ibnu Majah, dalam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan kita tahu bahawa Rasulullah memang dijamin masuk syurga, tetapi dia tetap minta doa untuk masuk syurga. Doanya, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Simple je doanya. Ya Allah, aku memohon kepada kamu syurga dan aku berlindung daripada api neraka. Nah, bila kita kata kita bersama, kita duduk dengan anak kita, kita salat berjamaah dengan anak kita, di luar maksudnya bukan selepas solat berjamaah pun di mana-mana, kita ajar anak kita doa ini dengan maknanya, dan kita boleh berikan dengan lafaz makna dengan lafaz makna kami, bukan maksudnya saya sahaja. Okey, Assalamualaikum pakai coklat kita, Jurifa, Baulu, Klasik. Saya ni banyak teman-teman daripada Waalaikumsalam teman-teman daripada Bakers, sebab saya suka masak-masak. Okey, balik pada doa tadi. Kita doa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, al-jannata, syurga, wa na'udzubika minan nar, dan lindungilah kami daripada api neraka. Kita sebenarnya tidak perlu berdoa bahasa Arab sangat, tetapi oleh kerana lafaznya itu adalah lafaz daripada Rasulullah, maka kita dapat pahala kalau kita sebutkannya. Prof Kamaluddin, Assalamualaikum, terima kasih, Allah yubarik fiik. Anak anda Prof Kamaluddin Nurdin Al-Bughis ini adalah Profesor Madya di USIM, dan beliau adalah penulis yang prolifik, banyak menulis buku-buku baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Anda boleh carilah. Okey, balik kepada doa tadi. Kenapa kita perlu berdoa khususnya untuk masuk syurga? Macam saya sebut tadi, doa itu adalah motivasi kepada kita. Bila kita berdoa, dan motivasi ni ada power dia, selain daripada memang kita, ialah of course kita sebenarnya mesti minta daripada Allah. Bagaimana saya sebut daripada awal dulu, bagaimanapun kita beramal, bagaimanapun kita nak buat, kalau kita tidak diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan dapat. Jadi kita mohonlah. Kalau kita dah mohon kepada Allah, sentiasa mohon, bukan hari ni kita doa, tunggu seminggu lagi baru doa, ataupun kalau boleh memang doa ini sentiasa di bibir kita. Kita doalah apa sahaja, kita berzikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kita minta ampun, itu doa. Allahu Akbar, itu doa, semua doa sebenarnya. Jadi kita boleh insya-Allah masuk ke syurga dengan izinnya. Dan kita sebenarnya hasil daripada doa kita, kita sentiasa berusaha. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saya auzubillahi minasyaitanirrajim, saya terbaca je. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin. Kita baca ayat ini, disebutkan bahawa dalam surah Ali Imran menyebutkan bersegeralah kamu. Bersegeralah. Kita setelah berdoa, kita ingat tu berlumba-lumba, sari'u tu jalan segera, jalan cepat. Bukan tunggu, bukan aku muda lagi kot, nak tunggu macam Bonda Siti tu baru nak beramal. Ya Allah, umur kita di tangan Allah anak-anak.
bonda tak tahulah anak-anak ni sampai umur macam bonda ke atau tidak ke, atau bonda ni pun esok sebentar lagi sudah tiada. Jadi mesti sari'u, segera, cepat, tak ada tunggu. Tadi bangun pukul berapa? Nak tanya. Anak-anak semua bangun pukul berapa? Yes, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bangun cepat. Kadang-kadang kita bangun juga tengah malam, lepas tu kita tidur semula, subuh baru kita bangun. Saya tidak nafikan, itu hak masing-masing. Nak bangun pukul 3, beramal, kemudian dia tidur sebentar untuk naik subuh, ada orang pukul 5 baru bangun, baru sembahyang tahajud sebab sempat lagi, dan menunggu subuh, mengaji dan sebagainya. Dia sari'u. Yang penting kita berlumba, kita tidak buang masa, kita tidak tunggulah saya sekarang nak kumpul harta dulu. Maghfirah tu kita minta ampun kemudian. Malah budak pula kata tak apa, buat dosa sekarang, nanti kita boleh minta ampun kemudian. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh kita, itulah yang sebab saya sebutkan tadi. Kita baca doa, kita sentiasa baca doa dengan anak-anak kita. Lepas kita baca doa, kita terangkan. Lepas kita baca doa ni anak-anak, sebagai anak kita, siapa anak kita, Khaira, Sarah, ni anak cucu saya lah, saya sebut lah, Rayyan, Izdiha, contohnya macam tu. Kita lepas ini, kita jangan buang masa. Ada masa kita mengaji, ada masa kita solat sunat, ada masa jangan tunggulah tahun depan baru nak, minggu depan baru nak puasa pula, hari ni dah hari Khamis, minggu depan lah, minggu ni rehatlah. Memang benda ni sunat, tetapi kita tak tahu minggu depan boleh jadi sakit. Macam benda ni susah tau nak puasa. Doktor saya tanya, jangan puasa saya tahu, nanti kering, susah. Kita ada penyakit, kita tak tahu. Tahun sebelum-sebelumnya, waktu sihat saya, bunda tak tahu. Rupanya satu masa nanti bunda tak boleh puasa. Macam itulah. Sebab tu saya peringatkan teman-teman, anak-anak yang dikasihi, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu Isnin lagi satu. Macam orang diet lah, diet gitulah. Dia kata tak diet lah minggu ni, minggu depan lah start diet. Diet bolehlah fikir macam tu, suka hatilah you nak buat. Tetapi untuk beramal kepada Allah, please jangan tangguh Wasari'u, bersegeralah, berlombalah, jangan tunggu-tunggu lagi. Dan ni kesian sebab saya buat pagi ni waktu orang kerja, jadi tak apa, share lah dulu. Malam-malam lah baru tengok atau bila-bila ada kesempatan. Tadi kita sebut bersegera kepada keampunan Tuhan kamu. Percayalah, Rasulullah yang dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhenti beristighfar, tidak berhenti meminta ampun kepada Allah. Apatah lagi kita yang tidak ada janji pun daripada Allah. Kita ni memang pasti masuk syurga. Jadi kita mesti sentiasa berdoa. Kita nak kejar apa? Jannah. Jannah itu macam mana dia kata? Arduha. Dia punya bidang luasnya sama dengan langit dan bumi. Itu ditunjukkan supaya kita boleh nampak. Kalau tak, kita sebenarnya lebih luas daripada as-samawatu wal ardu. Uiddat, disediakan lil muttaqin. Syurga yang luas itu jangan rasa takut nanti syurga dah tak muat saya dah, sempit dah. Tak. Tidak ada sempit, tidak ada luas. Allah jadikan kepada orang yang bertakwa. Nak sampai tahap bertakwa tu bagaimana? Kita senang sebut. Bertakwalah, ittaqullah. Tiap minggu kita orang perempuan pun buka TV, dengarlah khutbah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. So bagaimana kita nak bertakwa kepada Allah? Sebenarnya takwa itu memang orang mudah bahasanya ialah takut. Dari segi bahasanya. Tapi takwa itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang apabila kita nak patuh, kita nak tunduk, itu ada rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut, kita tak akan buat. Tidak ada rasa khauf, kita tidak sampai kepada takwa. Mesti ada rasa takut itu. Takut, gerun atas perintah Allah. Gerun, kalau tak salat, ya Allah,
Aku tidak solat lagi. Saya kena solat lagi. Saya kena solat mendahulukan pada yang lain. Mana tahu memanglah Zuhur itu panjang waktunya. Maghrib itu pendek. Isyak itu panjang waktunya. Saya pun dulu-dulu selalu gitu Kadang-kadang kerja pukul 5 tu baru nak sembahyang isyak. Kononnya nak tidur sekejap, tertidur. Kita bercakap daripada pengalaman. So, jauhkanlah. Bukan kata, Bonda Siti pun dulu macam tu juga. Itu jahil, ya Allah. Janganlah diulang-ulang. Marilah kita perbaiki diri kita sebaik mungkin. Zaisha, mudah-mudahan sihat dia. Puan Nur Raini Surahman. Join group, join tengok. Alhamdulillah. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan yang kita sama menonton ini, kita nas'alukal jannah. Kita memohon kita semua akan masuk syurga. Sebenarnya doa inilah perangsang kita, motivasi untuk kita untuk beramal, bersegera untuk melakukan, memohon keampunan kepada Allah, bersegera kepada amal. Bila sebut amal, kita ni, saya faham, kita ni muda sibuk dengan kerja. Sebenarnya kerja juga ibadah. Mencari duit juga ibadah. Janganlah risau sangat. Itu adalah ibadah. Yang pentingnya, perbuatan itu, amal itu, bagaimana dia menjadi baik dan bagaimana dia menjadi ibadah. Kalau kita bekerja makan gaji contohnya, kita mestilah jujur, ikhlas menggunakan masa sebaik mungkin menepati kehendak dan perjanjian kita dengan majikan. Kita tidak gunakan untuk main games, kita tidak gunakan untuk minum makan yang lama. Pukul 10 minum sampai pukul 11, sekarang keluar tengah hari pukul 2.30 tak masuk lagi. Pukul 3 pergi minum lagi, pukul 4 tak masuk. So di manakah barakah yang kita nak cari? Barakah yang kita nak bagi kepada anak-anak kita. Sebab saya nak bercerita bersama ke syurga. Bila kita mahu bersama ke syurga, kita berilah makan anak-anak kita untuk menjadi darah daging mereka yang bakal diterima Allah di syurga. Menjadi darah daging mereka yang diharamkan daripada api neraka. Kalau kita berikan sesuatu yang tidak baik, maka tidak baik jadinya. Jadi please lah, kita berusaha seboleh mungkin, bukan seboleh mungkin, sentiasa beringat. Sebab itu kita sentiasa beristighfar, supaya kita ingat kepada Allah. Saya ini bekerja, saya ini makan gaji. Okey, nanti ada pula jawab, saya tak makan gaji bonda. Betul, saya juga tidak makan gaji sekarang. Makan duit pencen pula lah. Tidak makan gaji, saya buat kerja sendiri. Bagaimana kita niatkan supaya kerja itu menjadi ibadah? Beberapa hari, 2 hari semalam ke sebelumnya, saya ada menulis, buat posting dalam Facebook. Menulis, memasak, buat kek, gubah bunga, buat apa saja boleh jadi ibadah. Bagaimana boleh jadi ibadah? Kita niat kepada Allah. Ya Allah, saya buat kek ni, saya nak jual. Mudah-mudahan ya Allah, murah rezeki saya, jual kek ni, saya boleh sedekahkan. Saya boleh beri anak cucu saya nak belajar, menggembirakan hati mereka supaya mereka senang hati untuk belajar. Mengajar cucu saya, ni ada duit, bolehlah dermalah kalau ada minta derma dan sebagainya. Kita ajar, kita didik semua itu. Kita contoh lagi, saya gubah bunga. Mudah-mudahan gubah bunga ini, orang yang tempah bunga, nak buat bunga ni, cantik rumahnya, senang hati anak-anak, suami dia sendiri untuk duduk di dalam rumah dengan selesa, dengan tenang dan gembira. Kalau anda pereka baju, anda niat, ya Allah, saya reka baju ni untuk tutup aurat, saya buat longgar, tidak ada sendat di sana sini, ini nak dat di sana, dat di sini. Macam mana nak niat kepada Allah? Tapi boleh. Ini untuk dipakai di dalam rumah, untuk dilihat oleh suami, untuk dirinya sendiri. Tetapi nak berdakwah macam mana jadi penjual baju ni? Kena beritahu, mulut kena rajin. Ya Allah, ini kalau nak pakai, biarlah longgar sikit. Kalau nak pakai ketat, panjangkanlah tudung, labuhkan pakailah
shawl di luar supaya badan kita tidak nampak bentuk tubuh dan sebagainya. Kita nak masuk syurga bersama kan? Kita nak klien kita juga masuk syurga. Betul tak? Itu semua adalah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah tunggu Ustazah Siti Rugaya, Ustazah siapa-siapa entah yang balik daripada Azhar, yang keluar daripada fakulti Islam fakulti ini untuk berdakwah. Tak. Mereka yang buat kek, mereka yang buat coklat ya kek, bagi makan sedap, nak berniaga dan sebagainya ni dekat bulan puasa. Dekat raya mereka sibuk berniaga. Boleh, tidak salah untuk berniaga. Kadang-kadang orang berniaga hari raya ni untuk guna setahun. Dia dah rancang untuk belanja anak-anak dia sekolah. So itu pahala besar, ibadah besar. Ya, tapi janganlah nanti bila bulan puasa sampai lupa nak beribadah di bulan puasa. Tetapi saya nak ingatkan, ibadah berniaga itu juga ibadah. Jadi janganlah kesal. Saya ni bilalah nak ngaji bulan puasa, bilalah nak ni, hari-hari saya masak kek, buat kuih, buat itu, buat ini. Ya Allah, sambil buat kek, ni makcik-makcik macam cerita-cerita dengan mak-mak lah sambil buat biskut, kuki semua, sekali cetak Allah Akbar, sekali cetak Subhanallah, sekali cetak, sekali susun Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang makan pun barakah, orang yang buat pun dapat pahala, yang dapat nanti harga daripadanya pun dapat pahala, orang yang membeli pun dapat pahala. Apatah lagi kalau kita sedekahkan. Ni saya selalu ingatkan, bagi mereka lah yang dapat rezeki yang bagus di bulan puasa. Allah jadikan bulan puasa itu memang bulan rezeki nampaknya, terutamanya kita lah. Maka jangan lupa ya, infakkanlah sebahagiannya. Mudah-mudahan semua itu diberkati oleh Allah, kita mendapat pahala. Anak anda Faiz, rakan saya Fasihah, Assalamualaikum. Join ya, tengok. Okey. Saya sambung terus. Saya tahu semua ni rakan-rakan saya ni sudi melihat Bonda Pagi ni. Kita dah sebut tadi bahawa kita semua perlu berdoa. Apa doa yang sebut tadi? Inna as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ini adalah satu doa yang orang kata memang lekat di bibir sebagaimana lekatnya di bibir kita. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Bibir kita mesti basah dengan subhanallah. Basah dengan zikir. Supaya kita sentiasa ingat. Supaya kita, apa yang kita buat tu semua kita niat pada Allah. Sebab kadang-kadang kita lupa niat. Macam mana lupa niat? Sebenarnya bukanlah sepanjang kita buat kuis, sepanjang kita masak, sepanjang kita cari duit, pergi berjemur di sana, berjemur di situ, kita niat. Maksudnya kita mula bekerja tu memang kita niat. Pagi-pagi tadi kita niat. Sebelum kita bekerja pun kita niat. Tetapi kadang-kadang hantu ni, syaitan ni kacau kita. Kau buat ni, kejap lagi kau kaya, boleh ni, boleh rehat, boleh ni, boleh buat ni, boleh buat ni. Pada kamu boleh banggalah, tak adalah kamu bolehlah melebihi sipulan dan sebagainya. Itu syaitan. Ni pentingnya ta'awuz. Ta'awuz ini maksudnya sentiasa membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, meminta perlindungan daripada Allah supaya kita tidak diganggu gugat oleh syaitan. Ini juga perlu kita turunkan kepada anak-anak kita. Bila anak-anak kita sebut dia, "Oi, mah cantiknya buat ni." Alhamdulillah, ingat pada Allah. "Oi, sedapnya kuih." Alhamdulillah. Moga-moga kita dapat jual, laku, kita boleh gunakan untuk ni dan baik-baik. Jadi Allah beri kita rezeki, murah rezeki yang baik-baik, insya-Allah. Kalau kita kata, "Oh, cantiknya baju." Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjauhkan kita daripada ego, menjauhkan kita daripada riak. Kadang-kadang kita ni, sebab saya pernah melalui zaman-zaman orang suka puji ni. Sekarang tak melalui lah sebab zaman-zaman sakit. "Oh, hebat gini. Itu selalu kita dengar. Bila sebut je, tanya, hebat gini.
kita tanam terus dalam hati. Ya Allah, aku tak dapat buat semua ini melainkan darimu, ya Allah. Moga pujian-pujian mereka itu tidak menjadikan saya ini angkuh, riak, lupa kepadamu, pemberi kepada kebahagiaan dan kemuliaan tadi. Sebagaimana kita diduga juga, sebenarnya dugaan itu bukan untuk orang yang sakit aja ataupun orang yang susah saja. Ketika senang itu satu dugaan yang paling besar. Pujian orang itu satu dugaan. Sebagaimana kita merasa cacian orang, hinaan orang satu dugaan, sebenarnya pujian itu satu dugaan juga. Jangan kita rasa kita perlu pujian, kita tak mau hinaan. Sebenarnya pujian itu satu dugaan yang lebih besar kerana boleh menjadikan kita angkuh. Boleh menyebabkan kita tergelincir sedangkan kita nak jalan yang lurus untuk sampai ke syurga. Bagaimana nak pergi syurga kalau kita sudah tergelincir? Jadi saya fikir kita apabila kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ingat itu. Orang puji pun kita ingat. Sebenarnya itu datang daripada Allah. Sebab kita berzikir tadi. Hati kita tu sudah kita baca. Hati kita sudah sentiasa sebut. Apatah lagi, kita telah sentiasa menyebut tadi Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kalau kita seorang lah, kalau kita nak doa untuk semua tu lebih baiklah Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kalau kita cubalah, kalau orang puji kita, terus kita baca doa itu. Mudah-mudahan orang yang puji kita pun ingat bahawa segala keistimewaan yang ada pada kita, yang kita puji itu adalah datang daripada Allah. Kita baru saja dapat menteri, kita ucapkan tahniah, tidak salah. Itu satu perkara yang baik, kita ucapkan tahniah kepada mereka. Tetapi kita sertakan doa. Bukan sertakan cacian ataupun kita sudah mengandaikan yang tidak bagus. Itu adalah orang yang akan mendukung negara kita. So kita doalah yang baik-baik untuk mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bukakanlah hati mereka, terangkanlah hati mereka, kuatkanlah iman mereka, supaya mereka menjaga agama kami, ya Allah. Tak perlulah kita bahasa Arab pun. Kalau kita nak cakap Arab sekarang, kita tak faham. Doa. Bukan kita tulis kat media sosial, oh ini orang ni tak pandai bahasa Inggeris, orang ni tak pandai ini, orang ni tak pandai ini. Ya Allah, jauhilah kita daripada kata mengata, cerca mencerca. Ingatlah bahawa sebenarnya kita mendoakan orang itu adalah satu pahala. Sebab itu saya selalu sebut sebenarnya kalau selain daripada sahabat kita yang mendapat perkara yang baik, kita ucapkan tabarakallah, barakallahu lakum, mabruk, kita kata tahniah, itu adalah satu ucapan barakah kepada mereka. Kita doakan juga. Maka yang susah itu juga, sebab saya selalu sebut, kalau ada orang sakit, sebenarnya itu Allah nak bagi pahala semua orang. Sebab kita berdoa untuk mereka. Sebab kita boleh buat dari jauh. Saya tahu anak saudara saya sakit jauh, doa. Kita tahu sahabat kita jauh, kita tahu siapa lagi, hatta di negara mana pun kita tahu dia tidak sihat, dia teruji dan sebagainya. Kita berdoa, maka doa kita itu selain daripada Allah makbulkan untuk yang kita doakan itu, Allah beri pahala kepada kita. Kita sudah menanamkan rasa persaudaraan, rasa silaturahim, hubungan yang kuat antara sesama kita dengan doa. Kadang-kadang kita tak mampu buat apa pun. Pesakit, saudara mara kita yang sakit, sahabat kita yang sakit, tidak ada di depan mata kita. Kita hanya mampu berdoa. Tetapi ingatlah bahawa Allah itu yang maha kuasa. Allah itu yang boleh kun fayakun, boleh memberikan kesihatan, boleh menenangkan hati orang yang sakit, menghilangkan rasa sakit. Walaupun orang kata dia sakit teruk, sakit cancer stage 4, tapi dia nampak sihat, tak ada sakit. Sebenarnya itu adalah mungkin barakah doa orang-orang lain supaya dia, sakitnya terangkat daripada Allah, diangkat oleh Allah daripada dirinya, dan dia kelihatan tenang menghadapi sakitnya. Itu kita perlu lihat. Okey, saya rasa kita pun sudah berada di penghujung. Saya ingin sebutkan, mudah-mudahan esok Bonda akan sambung lagi. Mungkin Bonda ingin sebutkan doa ni dah sentiasa saja Bonda sebut
selitkan di sana sini. Cuma mungkin fokuslah ya kepada hari tu dah saya sebut tentang ibu bapa. Mungkin bonda akan sebut tentang keluarga ipaduai, mentua menantu ya. Mudah-mudahan kita bahagia, dan kebahagiaan hati itulah sebenarnya yang menyebabkan kita relax, kita rasa ceria untuk beribadah kepada Allah, sentiasa rasa ingin dekat kepadanya. Ingatlah, kalau ada rasa sesama manusia kita ada rasa tidak senang, maka tidak senang jugalah kita beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita nak beribadah kepada Allah sebaiknya, maka kita bersihkan hati kita. Kalau kita nak berdoa, ya Allah maafkanlah keseluruhan manusia makhluk yang ada di sekeliling kita. Tak kira di sekeliling jauh ke dekat ke, dah tua ke, dah mati ke, yang hidup ke, yang kecil ke, yang berpangkat, yang tak berpangkat. Kita maafkan semua. Barulah kita boleh beribadah kepada Allah. Barulah kita boleh berdoa dengan tenang. Okey? Jadi sebab itu sebelum kita berdoa sebenarnya kita istighfar banyak-banyak. Kalau kita baca buku-buku wirid pun kebanyakannya ada dimulakan dengan doa. Jadi ikutlah cara itu. Dan kita berdoa, dan sebenarnya saya nak tekankan hari ini, mungkin dah banyak sangat cakap, lupa nak cakap. Bagaimana nak ajar anak kita berdoa ni? Anak kita nak keluar rumah, kita ajar doa. Anak kita nak baca buku, kita ajar doa. Anak kita bukan dia nak periksa je baru nak ajar doa. Kita ni silapnya nak periksa baru ajar doa. Tak. Nak cari ilmu baca doa. Nak makan baca doa. Baca doa makan ni okeylah, daripada tadika ajar. Termasuk sekolah terlupa dah nak doa tu. Jangan. Saya tengok tu, tadika bukan main lagi hafal doa. Bila sekolah, bila dah kerja, dah beranak pinak, lupa doa nak makan. Nak masuk bilik air, nak masuk belaka-belakalah doa. Jadi penerapan itu perlu berlaku sepanjang masa. Ingatlah, doa itu ibadah. Bukan doa itu hanya setakat meminta saja, tetapi beribadah. Apatah lagi dia memang memberikan barakah dan memberikan dia. Itulah dia yang kita mampu lakukan, selain daripada usaha kita yang terlalu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita hingga bertemu lagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.